Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Azhar Samsudin selaku jemaah yang dimuliakan Allah, tetamu-tetamu Allah, dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama untuk jemaah pada pertama saya menangkan mengenai aktiviti surau korban ada sesiapa yang ingin mendaftar untuk korban kepada kami untuk mendaftar pembayaran bolehlah buat terus kepada akaun surau kerana setakat awak hari kita tinggal lagi atau lagi yang kosong yang ada 10 masa ini sekiranya tuan-tuan karya bukan ahli karya sekiranya bersama-sama dengan kami ada kepada tuan nombor tuan Allah lebih kita melalui WhatsApp pada tahun ini. Tuan bagian saya katakan setiap ni insyaAllah boleh majlis anak tuan-tuan sama-sama untuk dapat kami mentadbir semangat bagi kami. Marilah kita waktu insyaAllah bawa kita biasa amat kurang ahli-ahli semaya waktu bersama kita kuliah Allah semoga kedatangan Tuan dan kita dan makmur karya Allah insyaAllah. إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة
فلا الله أكبر الله إله إلا الله لا إله إلا الله. فضل. الحمد لله. لما قال إني أرى أن أذبح هذا أرى. قال أبت افعل الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما فيا أيها المسلمون الله أوصيكم إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya. Segala yang itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam syurganya, nerakanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah khutbah kita pada hari ini akan membicarakan tentang galakkan berkorban. Hadirin sidang Jumaat sekalian, bulan Zulhijjah yang akan muncul kelak antara bulan yang digelar sebagai Ta'ala untuk menyembelih anak kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang kita bacakan pada muqaddimah khutbah kita, yang mana Allah Taala menyatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam merakamkan dialog anak dan juga bapa ini. Allah Taala menyatakan maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pandanganmu. Maka anaknya menjawab, yakni Nabi Ismail alaihi salam, wahai ayah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar. Sebagai ganjaran terhadap pengorbanan, keimanan dan kepatuhan mereka berdua, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan tempat Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor binatang sembelihan yang besar, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah As-Saffat ayat 103 sehinggalah ayat 107. Allah Taala menyatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Allah Ta'ala menyatakan setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan Nabi Ibrahim alaihi salam merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, kami sifatkan Ibrahim alaihi salam dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu,
demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah korban seperti mana yang dinyatakan oleh jumhur ulama ialah sunat muakkad, yakni sangat dituntut bagi orang-orang yang berkemampuan. Malah makruh hukum meninggalkannya, yakni tidak menunaikan ibadat korban jika seseorang itu memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 2. Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak dunia dan akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadat korban setelah ianya disyariatkan oleh Allah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang mempunyai kelapangan, yakni kemampuan untuk melaksanakan ibadat korban, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat sembahyang kami ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, yakni Idul Adha, pada hari raya korban, yang lebih disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada, yakni redha Allah Subhanahu wa taala sebelum titisan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran dan juga kesimpulan daripada peringatan khutbah kita pada hari ini, yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa ibadat korban adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, yakni agama Islam. Yang kedua, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat korban dalam keadaan kita ini memiliki kemampuan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berfikirlah apakah korban kita pada tahun ini dapat kita laksanakan. Kalau kita tidak ada kemampuan pada tahun ini, maka fikirkanlah untuk tahun hadapan, dan kita teruskan ibadat ini kerana ia adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut dalam agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, yakni Qabil dan Habil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni korban Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, yakni Qabil. Berkata Qabil kepada Habil, "Sesungguhnya aku akan membunuhmu." Maka Habil menjawab, "Hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Suratul Maidah ayat 27. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diingatkan, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.